Okey, kita nak sambung dengan seterusnya iaitu mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okey, jadi kita tengok dulu karbon dioksida ni sebenarnya asas dia dikawal oleh pernafasan lah. Pernafasan ni dia adalah tindakan luar kawal, maksudnya kita tak boleh nak kontrol dia. Okey, dia memang akan berlaku. Yang mana pernafasan ni dia dikawal oleh pusat kawalan respirasi yang ada dalam medula oblongata dekat otak kita lah. Jadi, pusat kawalan respirasi ni dia yang akan mengekalkan homeostasis dengan mengawal paras tekanan separa karbon dioksida. Okey, jadi kita nak tengok apa yang berlaku. Okey, yang pertama adalah semasa aktiviti cergas. Kita buat aktiviti, apa yang berlaku adalah tekanan separa karbon dioksida ni dia akan meningkat. Sebab apa dia meningkat? Disebabkan oleh aktiviti respirasi sel. Bila adanya oksigen, bila ada oksigen, sel menerima oksigen, dia akan menjalankan proses respirasi. Okey, jadi secara tidak langsung karbon dioksida akan turut meningkat. Jadi karbon dioksida ni dia akan larut dalam plasma darah, dia akan membentuk asid karbonik. Okey, dia akan melarut dengan air lah, dia akan membentuk asid karbonik. Asid karbonik ni adalah tak stabil ataupun kita panggil sebagai lengan lah, tak stabil. Dia akan bertukar kepada ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Jadi bila adanya ion hidrogen ni, dia akan menurunkan nilai pH dalam darah. Okey, dan juga bendali tisu yang membasuhi otak juga dia akan menurun. Okey, lepas tu disebabkan ada perubahan pH ni, dia akan dikesan oleh reseptor. Inilah kemoreseptor. Kemoreseptor pusat dalam medula oblongata. Kemoreseptor ni adalah reseptor yang mengesan perubahan kimia. Okey, dan juga kemoreseptor pada periferi. Dia di leher lah ni. Dekat sini. Okey, iaitu jasad karotid di sini. Okey, dan juga jasad aorta dekat jantung lah. Okey. Kemudian dia akan mencetuskan impas saraf dan dia akan hantar kepada pusat kawalan respirasi dekat medula oblongata tadi dan juga pusat kawalan kardiovaskular. Kardiovaskular ni jantung lah kan. Kedua-duanya berada dekat medula oblongata. Bahagian sinilah medula oblongata. Jadi lepas dia dah proses, dia akan hantar semula impas saraf kepada otot interkostal dekat sini. Okey, dekat diafragma dan otot kardium jantung dia akan mengecut dan mengendur dengan cepat. Untuk apa dia mengecut dan mengendur dengan cepat? Supaya kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi meningkat. Okey, kita nak membuang lah. Kita nak menyingkirkan karbon dioksida yang berlebihan. Jadi, gas karbon dioksida akan dihembuskan keluar daripada paru-paru. Jadi, dia akan kembali nilai pH dan juga tekanan separa karbon dioksida akan menjadi normal semula. Okey, yang ini berkaitan dengan tekanan separa karbon dioksida. Sekarang kita nak tengok kawal atur tekanan darah pula. Ni yang terakhir lah. Okey, untuk tekanan darah pula dia akan dikesan oleh baroreseptor. Baroreseptor ni adalah reseptor yang mengesan tekanan yang terletak dekat arka aorta dan juga arteri karotid. Kita tengok gambar tadi ada arka aorta. Ni. Baroreseptor dia ada dekat arka aorta dengan arteri karotid. Yang ni dia mengesan tekanan lah. Kalau ada tekanan daripada yang lalu dekat dia ni, dia akan dapat dikesan. Okey, jadi dia mengesan tekanan darah yang lalu dekat dia lah. Okey, jadi arteri karotid ni dia adalah arteri di leher yang membekalkan darah ke kepala. Okey, jadi reseptor-reseptor ini dia dapat mengesan tekanan darah yang mengalir dan menghantar impas secara berterusan kepada pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata. Okey, kita nak tengok apa yang berlaku. Okey, apabila tekanan darah menurun. Okey, individu seorang tu lah. Dia sebab apa dia menurun? Apabila berlaku pendarahan serius. Maksudnya berlaku pendarahan serius, darah hilang banyak. Bila darah hilang banyak, tekanan darah dia akan menurun. Jadi, baru reseptor tadi dekat arka aorta dengan arteri karotid dia akan kurang dirangsang.
Okey, sebab kurang tekanan kan? Kurang tekanan, dia akan kurang dirangsang. Jadi, pusat kawalan kardiovaskular dekat medula oblongata juga kurang dirangsang. Jadi, pemvasocerutan. Dia jadi sempit lah. Arteri tu dia akan jadi sempit. Menambah rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Okey, bila arteri dia jadi sempit, dia akan menambahkan rintangan. Jadi kecil kan? Bila jadi kecil, salur darah jadi kecil. Okey, jadi darah tekanan tu dia akan jadi tinggi balik. Okey, dan pengecutan otot kardium jantung yang lebih kuat berlaku. Okey, jadi tekanan kembali kepada julat normal. Yang itu kalau tekanan darah kita menurun. Okey, kalau tekanan darah seseorang meningkat semasa menjalankan aktiviti cergas, baru reseptor dekat arka aorta dan juga arteri karotik dirangsang. Pusat kawalan kardiovaskular juga akan dirangsang. Pemvasolilatan berlaku. Pemvasolilatan ni adalah pengembangan kepada salur darah tu. Dia akan mengembang. Dia akan mengurangkan rintangan pengaliran darah dalam salur. Dan pengecutan otot kardium, otot jantung kardium tu. Pengecutan otot kardium jantung yang lemah berlaku. Dan tekanan darah kembali kepada julat normal. Okey, jadi selesai untuk 13.1.